Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalatan wa salaman mutalazimain daimain 'ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ رسالة وكشف الله به أمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. قوله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. Pertama-tama dan selama-lamanya marilah kita bersyukur syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman dan Islam, dan juga Allah Subhanahu wa taala masih mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang lain. Mudah-mudahan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, mendekatkan kita diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Maidah ayat ke-54, surah Maidah ayat ke-54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Sekali lagi Allah Taala memperingatkan orang-orang yang beriman. Dan juga kita nak baca satu malam ini dalam satu ayat yang Allah Ta'ala ulangi dengan seruan kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dini, barang siapa yang riddah, murtad daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang patah balik kembali kepada agama nenek moyang yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak redha. Dari ayat ini, walaupun turunnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana peristiwa ketika itu tidak lagi berlaku orang-orang yang riddah, tapi ayat ini mengisahkan bahawasanya perkara yang akan berlaku, future. Sebab itu di dalam Al-Quran ada perkara-perkara yang belum berlaku. Allah Subhanahu wa ta'ala telah rakamkan peristiwa tersebut di dalam Al-Quran. Di antaranya tanda-tanda yang besar yang akan berlaku pada hari kiamat. Perkara itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah rakamkan di dalam Al-Quran. Walaupun manusia tidak merasai lagi peristiwa tersebut. Begitu juga dengan ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala bagi dah perkara yang awal kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. May yartadda minkum an din, barang siapa yang murtad daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama sebut yartadda ataupun tidak diletakkan syaddah, baca dengan yartadda. May yartadda minkum,
sama juga maksud dia, iaitu keluar daripada agama Islam. Allah Ta'ala sebut iaitu akan berlaku murtad, keluar dari Islam secara terang-terangan. Kalau zaman Nabi SAW ayat ini turun, selepas pada itu barulah ada golongan-golongan yang nak murtad daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pada zaman Nabi mereka ini pandai, leceh. Mereka tidak mengiyakan ataupun tidak sebagai surah, tidak secara terang-terangan di hadapan Nabi SAW. Mereka hanya sekadar memberi signal bahawasanya mereka ini tergolong di kalangan orang-orang munafik. Peristiwa yang pertama di antara orang-orang yang mengaku mereka ini adalah Nabi selepas Nabi SAW. Zaman Nabi dah nampak dah. Orang yang pertama iaitu golongan Bani Mudhij yang dipelopori oleh Zulqimah, ataupun namanya yang lain Al-Aswad Al-Ansi, seorang tukang tenun yang mana dia mengaku menjadi Nabi di negeri Yaman. Akhirnya dia dibunuh oleh Fairuz Ad-Dailami, ataupun dalam pendapat yang lain mengatakan isterinya sendiri yang bunuh dia. Yang kedua, golongan daripada Bani Hanifah, iaitu yang ni cukup orang kenal. Peristiwa yang mana seorang manusia mengaku menjadi Nabi, nama dia iaitu Musailamatul Kazzab. Musailamatul Kazzab ini zaman Nabi, walaupun dia tidak mengisytiharkan dia keluar daripada agama Islam, tetapi perkara yang dia tidak mahu ikuti iaitu mengeluarkan zakat. Dia tak boleh terima bila mana ada ayat wa aqimus salat wa atuz zakat. Dirikanlah sembahyang, dirikanlah solat dan keluarkan zakat. Maka dalam keadaan ini dia tak puas hati tuan-tuan. Dia mengatakan kalau dia diberi peluang untuk menjadi Nabi, dia akan hapuskan orang-orang yang nak kena bayar zakat. Tak perlu bayar zakat kalau dia menjadi kepimpinan. Jadi Musailamatul Kazzab di satu hari dia utus surat kepada Nabi SAW. Di dalam sejarah dia mengatakan bumi ini, dia mengatakan hajat kepada Nabi SAW ini untuk bagi seorang separuh harta, seorang separuh tanah, tanah orang Islam, tanah orang Arab diberi sebahagian. Nak minta seorang 50-50 dengan Nabi SAW. Minta pakat macam tu pula. Sebab kita jadi pemimpin ni kata, pun jadi pemimpin, aku pun jadi pemimpin, dan ni kita pakat seorang 50%. Maka Nabi SAW balik surat dia. Nabi kata apa? Bumi ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mempersakakan bumi ini kepada sesiapa sahaja yang dikehendakinya, dan kemenangan terakhir akan berada kepada orang-orang yang benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi jawab balik surat dia. Akhirnya sekali Musailamatul Kazzab ni dia hidup sampai ke zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu zaman Abu Bakar As-Siddiq, Musailamatul Kazzab ni dia istihar jadi Nabi. Akhirnya sekali Abu Bakar As-Siddiq buat peperangan ataupun masuk peperangan Riddah, nak buang habis ni, nak hapuskan golongan-golongan Riddah ni. Maka mereka bertembung di dalam peperangan yang dinamakan peperangan Mawqi'atul Yamamah. Dalam peperangan Yamamah ni tuan-tuan, 70 orang golongan hufazul Quran, 70 golongan orang yang hafal Quran ni mati syahid di dalam peperangan tersebut. Daripada sudut situlah barulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendapat syur daripada Sayyidina Umar Al-Khattab untuk susun balik ayat-ayat Al-Quran yang berada di batu-batu, yang berada di tulang belulang, yang berada di percak-percakan, yang akhirnya sekali disusun menjadi suhuf. Itu zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka dalam keadaan Musailamatul Kazzab ini dia mengaku dirinya menjadi Nabi, akhirnya sekali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengarahkan kepada
Wahsy iaitu hamba, seorang hamba yang kita baca dalam sejarah. Wahsy ini pernah bunuh bapa saudara Nabi. Bapa saudara Nabi nama apa? Dalam peperangan Uhud, Sayyidina Hamzah. Nah, Wahsy ini masa zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq dia ada Islam. Maka zaman tu dia ditugaskan untuk bunuh Musailamatul Kadzdzab. Maka Musailamatul Kadzdzab pun mati di tangan Wahsy. Nah, seterusnya golongan yang ketiga iaitu Bani Asad yang dipelopori oleh Tulaihah bin Khuwailid. Tulaihah bin Khuwailid ini seorang dukun, tuan-tuan. Zaman Nabi dia dukun, dia pawang, dia apa lagi? Bomoh. Nah, bila tu zaman Nabi ni ada dukun, ada pawang, ada bomoh. Nabi diutuskan, Nabi cerita hal sebenar, Nabi sifat dia Al-Amin, Nabi sifat dia mulia. Orang tumpu kepada Nabi SAW lebih lagi pada Tulaihah bin Khuwailid. Maka Tulaihah ni mai satu perasaan dengki, tak puas hati, iri hati, semuanya ada kepada Tulaihah bin Khuwailid ni. Dia tak puas hati, dia kata tak boleh jadi. Bila aku sebelum ni tak Muhammad ni tak mai, aku ni jadi dukun boleh masuk duit banyak. Nah, macam kita lah tuan-tuan. Nah, akhirnya kalau dukun ni, kalau kita ada masalah pergi kat ustaz, tak selesai-selesai, tak boleh juga. Apa dengan ustaz ni? Ubat pun tak boleh, tak semua lah kali. Pergi ke dukun pula. Ada jenis tu. Dukun pun kata Pakcik Leman, bukan nama sebenar. Kau selalu nama Leman, tak tahu. Nah, Pakcik Leman nak ubat ni senang. Nah, cari sarung tangan orang mandi mayat malam Selasa. Jangan buat. Orang pertama yang kita nak cari siapa dia? Cari orang yang mandi mayat kan? Pergi cari orang mandi mayat. Orang mandi mayat kata, ish, sarung tangan mandi mayat masa ni ada, tapi aku dah buang. Tunggu bantu sampah putih. Pergi selongkap pula sampah. Carinya pasal sebab dukun suruh. Sebab nak bagi berubat tu baik. Tuan-tuan, akhirnya sekali pergi selongkap tong sampah tak jumpa. Pergi balik jumpa dukun kata, Pak Duk, Haji Leman dah siap ke? Apa yang saya suruh buat semua siap lah. Cuma satu je, sarung tangan mandi mayat malam Selasa tu tak ada. Lah, pasal apa yang tak beritahu kat saya? Saya pun ada. Dukun beritahu. Tapi mahal sikit lah. Tak kena cari kat kawan tu. Kawan tu pula corok ibu ya. Nah, pergi pula corok ibu ya. Kawan tu pula bagi sarung tangan mandi mayat malam Selasa. Kita pun tak tahu betul tak betul sarung tangan tu mandi mayat malam Selasa. Yang ini dia kata, ni tak nak 3 ni saya simpan lama dah ni. 3 tahun saya simpan. Tu dia. Kita pun derat bagi RM3 balik. Sebab percaya lagi pada dukun. Tapi bila mai satu kampung tu seorang ustaz yang kata dia baca Al-Quran, alhamdulillah Allah Ta'ala bagi satu perkara yang luar biasa pada diri dia, ataupun Allah Ta'ala bagi dengan keberkatan ayat Al-Quran sembuh. Dukun tadi orang tak perlu rujuk marah dukun tersebut. Begitulah hal keadaan Nabi SAW. Tulaihah binti Khuwailid ini hal keadaan macam tu, tuan-tuan. Nah, maka dia ada satu tahap iri hati. Dalam keadaan itu juga dia menentang habis-habisan mengenai mengeluarkan zakat. Maka orang tumpu pada dia. Yang orang kembali kepada dia. Orang suka. Sebab zaman tu bila mana tak payah keluar zakat, tuan-tuan, orang pakai suka. Dia pula sebelum Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul, dia seorang kepimpinan yang hebat. Orang dengar apa yang dia sebut. Bila mana dia buat keluar kenyataan pula, kalaulah aku jadi Nabi tak payah keluar zakat. Tuan-tuan nak tak? Dia pakai berbondong-bondong ikut dia. Nah, maka dia mengaku juga menjadi Nabi. Akhirnya sekali di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengarahkan Khalid bin Al-Walid. Khalid Al-Walid ditugaskan untuk bunuh Tulaihah bin Khuwailid tersebut. Maka Tulaihah bin Khuwailid ini lari, tuan-tuan, sampai ke negeri Syam. Bila lari ke negeri Syam, bersembunyi di sana, akhirnya sekali Khalid bin Al-Walid tak dapat. Alhamdulillah, selepas dia berada di negeri Syam beberapa waktu lamanya, akhirnya sekali dia kembali ke
ke agama Islam, maka dia mati dalam medan perperangan Nahwan, iaitu yang diketuai bala tentera itu oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka dia mati syahid di dalam medan peperangan Nahwan. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ini hal keadaan orang yang murtad daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat ini tuan-tuan merujuk kepada peristiwa yang belum datang lagi, tetapi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang-orang Islam, memperingatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, memperingatkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah semua orang Islam yang dah Islam mayartadda minkum an dini, mereka murtad daripada agama Islam, fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah Taala akan buat datang satu kaum. Tukar dah yang ni tak mau, dah nama dah sedap, dah elok dah, dah buat elok, dah pakai kepiah cantik, tutup aurat cantik, tak mau kepada agama Islam. Ini dah berlaku tuan-tuan. Bukan daripada sudut nama, tapi daripada sudut akhlak tak ada contoh pada Islam. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, akhir zaman Islam hanya tinggal pada nama, illa ismu. Islam hanya tinggal pada nama. Kalaulah orang bukan Islam tak pakai tudung, rambut berkarat, hari ni pun orang Islam macam tu juga, rambut berkarat. Kalaulah orang Islam, orang bukan Islam hari ni warna rambut dia kalah pikong. You know pikong? Kalah ayam sabung, kalah burung yang berwarna-warni. Tapi hari ini pun samalah orang Islam warnakan rambut dia sebegitu. Kalau orang bukan Islam hari ini pakai skirt, menampakkan aurat dia sehingga paha, hari ini juga orang Islam juga mengikut perkara yang sama. Sebab itu Nabi dah sebut akan datang satu masa Islam itu hanya ada pada nama. Sebab itu Allah Ta'ala sebut pula, fasawfa ya'tillahu biqaumin, kami akan ganti dengan satu kaum. Allah Ta'ala akan menggantikan dengan orang-orang yang lebih kuat imannya dan lebih baik amal, amal perbuatannya. Allah Ta'ala ganti satu kaum, iaitu yang mempunyai 6 sifat tuan-tuan. Kita tengok sifat yang bersama. Kaum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gantikan. 8.25. Malam ni kuliah kita sampai ke 10. Terus tarik muka lah. Tak apa. Malam ni kita secara langsung. Tuan-tuan tak larat kat sini, tuan-tuan balik duduk di rumah, buka internet, dapat juga. Baik. Yang pertama, yuhibbunahum wa yuhibbunahu. Yang pertama maksudnya yuhibbunahum, Allah Ta'ala mencintai mereka kerana keimanan dan keyakinan mereka di dalam berjuang. Sifat yang pertama, Allah Ta'ala cinta kepada kaum ini disebabkan keimanan dan keyakinan mereka yang total, di atas landasan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan yang teguh tuan-tuan. Orang tolak macam mana pun, orang provok macam mana pun, yakin dia kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Allah sayang sungguh-sungguh. Hari ini mudah sungguh orang Islam jual agama dia, cukup mudah. Cukup mudah tuan-tuan. Bila dia buat satu-satu perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, dia sanggup mengatakan aku bukan Islam. Sampai tahap itu tuan-tuan. Hari ini pula fashion macam mana? Hari ini mudah sungguh orang mengaku Islam dan juga dia keluar daripada agama Islam apabila dia bunuh diri. Cukup mudah kan? Kita dah tengoklah adab ataupun akhlak hari ini orang Islam macam mana tuan-tuan. Lepas tu baca pula surah Abah ini, Abah Mari dia kata apa? Orang yang kena baby 2 tahun 6 bulan tu ada masalah apa? Kurang siuman lah. Selalu macam tu lah. Ayat habis dia macam tu. Macam tu juga yang dulu Pak, yang dia robot budak umur 2 tahun patah pinggang dalam pengaruh dada. Tu je ayat. Tapi kena rujuk balik macam mana dia pengaruh dada yang asalnya. Tengok, cek balik. Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala nak tunjuk kepada kita.
Yang hari ini bukan yang di peristiwa tersebut, peristiwa yang lain pun macam-macam berlaku. Orang Islam hari ini tidak segan silu bila satu-satu masalah putus cinta, senang saja tuan-tuan bunuh diri. Itu jalan terakhir. Jalan terakhir tu dia kata tak ada jalan lain. Orang Islam ini trend mudah suruh tuan-tuan. Hari ini pula anak-anak kita di sekolah memang tak selamat sekalipun. Kata ustaz kata sekolah tak selamat tu dah tahu tak mana. Yang dulu di sekolah tak selamat tu balik-balik macam-macam tu. Ada yang kereta besar, kan, duduk kat pondok penjambah tu saat dia main besar. Habis kita hari ni pun rasa macam tak senang duduk. Hari ni pula di Penanggal umur 17 perempuan lari dengan boyfriend, kan, mana datang hilang, tak jumpa pula. Hari ni bagus. Ini bukan. Hari ni tadi masuk dalam WhatsApp tadi. Ya, Penanggal. Berapa hari? Kes setiap hari peristiwa yang sama, kes-kes yang sama. Nah, orang Islam hari ini itu yang disebut ikhlas. Maka Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala mencintai mereka dengan keimanan dan keyakinan mereka di dalam berjuang. Seterusnya sifat yang kedua yang Allah Ta'ala sebut kepada kaum ini mempunyai sifat wa yuhibbuna, dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mereka mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka utamakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada daripada hal diri dia sendiri, daripada urusan-urusan yang lain. Perintah Allah Ta'ala dulu tuan-tuan. Sembahyang Allah Ta'ala perintah sembahyang dulu. Nak kerja juga. Kalau walaupun sekalipun kerja dia ni seorang atlet lari ataupun atlet bola sepak tuan-tuan. Nah, kalaulah waktu sembahyang tu cukup pendek maghrib, kena juga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala diutamakan. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala didahulukan. Perintah Allah Ta'ala diutamakan. Selepas itu barulah urusan-urusan lain dia buat selepas pada itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada mereka, dan juga yang kedua mereka cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tenang, dalam keadaan suka, dalam keadaan tak sabar-sabar nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Sembahyang tu, lepas tu habis sembahyang tu, fikir pula masa bila lah nak boleh sembahyang asar pula, pasal rindu nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sifat yang ketiga, azillatin 'alal mu'minin, mereka bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin. Kaum yang Allah Ta'ala nak ganti, kalau ada orang Islam yang ada tu tak mau kepada agama Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ganti dengan satu kaum yang lain. Mereka bersifat lemah lembut kepada orang-orang mukmin. Nah, bukannya nanti buat perkara yang tidak baik kepada orang-orang mukmin. Hari ini tuan-tuan macam banyak sungguh-sungguh kes-kes. Orang mencuri, orang membongkar, semuanya kebanyakan orang Melayu sudah tuan-tuan. Nah, kita tak tahu nak buat apa, nak naik apa, nak bela lembu ke, nak ternak kambing ke, ni fikir macam tu, nak ternak kambing, tak dia orang curi. Fikir dulu yang tu. Memanglah kita kata Allah Ta'ala ada, tapi dalam keadaan disuruh kita nak tawakal pun dalam keadaan kita ikhtiar dulu. Nak bela apa pun tak, bela fikir-fikir bela kena buat CCTV juga. Lembu pun kena ada CCTV. Tak boleh buat apa dah hari ni. Tiap-tiap hari ada kes. Sampai baca surat khabar tu kali-kali ni kes yang sama, kali-kali. Kes yang tak sama pada tu tak, Magnum, nombor tak sama. Letih dah tu kali-kali. Tengok tak, 4, 7, 6, 8. Nombor esok. Cantik. Nah, ini nombor ni tak ada lagi, tak lain. Memang tak lain. Nombor dia tiap-tiap hari boleh. Tapi kes robot tu tiap-tiap hari. Buka surat khabar, kes robot. Tiap-tiap hari buka surat khabar, kes bunuh. Kerat 18. Sampai mari ya kita. Mari sebab apa? Dalam keadaan peristiwa itu ditonton setiap hari, diceritakan setiap hari. Itu 2 orang gadis dirobot 38 orang. Tuan-tuan, demikian. Ya, itu macam mana pengaruh dada juga. Pil kuda. Ya, itulah. Tapi nak cerita yang
Ta'ala dia bilang Allah Ta'ala lah. Tapi 38 orang macam-macam juga. Semua orang Melayu Islam pula kan. Kalau tak ada pun kata ustaz ini tak belum tentu lagi belum sohel lagi Melayu Islam macam tu lah. Tapi nak jaga juga nama orang Melayu bagus je lah. Tapi hal keadaan hari ini isu yang sama. Jadi bersifat lemah lembut terhadap orang mukmin. Al-muslimun wal-muslimun kan bunyanun marsus yasudduhu ba'duhum ba'dah. Nabi sebut seorang muslim dengan seorang muslim yang lain ibarat binaan, satu binaan, yasudduhu ba'duhum ba'dah, saling tolong menolong, saling lengkap melengkapi. Dalam keadaan mereka ini tak iri hati, tak buruk sangka, tak apa lagi, tak suka mengubah. Itulah hal keadaan orang beriman, sama-sama Islam. Dan juga Nabi sebut di antara 7 golongan yang akan dilindungi di hari kiamat, iaitu dia kasih kepada rakan dia, kepada kawannya semata-mata Allah Ta'ala. Jadi antara 7 golongan yang pertama pemimpin yang adil itu, yang kita baca dalam hadis, kita akan jumpa lagi hadisnya kan. Satu lagi Nabi sebut pula, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman seseorang Islam itu selagi mana dia tidak mengasihi sahabatnya melebihi kasih pada diri. Mana kata diri dia buat lebih kurang, ada tempat nak cerita bagi sahabat dia dengan syarat sahabat tu boleh pakai lah. Sahabat dia pun tak boleh pakai, nak percaya pikat 2-3 kali pula lah kan. Bagi semua nak kunci kereta kat hang, kunci rumah kat hang, sebab aku ni kasih pada hang. Tengok tu kau tu tak pin. Bagus sangat tu kan. Tu bukan kasih, tu silap teknik. Jadi dia sebut kasih kepada dia, kita percaya pada dia dan kita boleh buat kawan sungguh-sungguh. Maka Allah Ta'ala sebut di antara sifat yang ketiga golongan adapun kaum yang akan digantikan ini, mereka bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin. Yang keempat, sifat yang keempat, a'izzatil 'alal kafirin. Mereka ni bersikap tegas dan keras kepada orang kafir yang memusuhi, kafir harbi, kafir yang memusuhi agama Islam. Maka mereka ni sifat tegas. Kalau orang bukan Islam mempermainkan Al-Quran, mempermainkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempermainkan undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan, tak boleh buat apa? Kan? Tegas betul-betul. Kan? Daripada sebut ni ustaz di mana Teluk Intan itu, macam mana ustaz? Satu orang bukan Islam, satu orang Islam. Orang Islam kata tak mau sokong bab undang-undang syariat. Yang ni pula orang Cina ni dia senyap je, tapi confirm dah Cina ni tak mau. Orang bukan Islam ni confirm dah tak mau sokong. Macam mana nak buat ni ustaz? Tanya saya kata dah terang-terang bukan orang Islam tu tak mau duduk di luar itu, selalu dia duduk rumah je, relax. Tu yang orang 60% kan. Ini pun memang makan saya pula. Mereka pakat ramai tu gambar orang muda yang sokong sebab segak. Dia kata nama Pak Diana kan. Segak.